Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz dan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada subuh ni kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan bacaan kitab kita, iaitu Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, khusus dalam bab munakahat. Dalam pertemuan yang lalu kita masih lagi dalam tajuk iaitu berkaitan dengan keterlaluan dalam mas kahwin. Kan? Keterlaluan dalam mas kahwin. Sebab kadang-kadang mas kahwin kita ni tak keterlaluan. Masyarakat kita ni mas kahwinnya tidak keterlaluan, tetapi hantarannya kadang-kadang yang menyebabkan bebanan ke atas pengantin lelaki, yang menyebabkan dia terpaksa tangguh pernikahan, ya, tangguh pernikahan untuk mencari sesuatu nilai yang dituntut. Sebagai contoh, RM15,000, RM20,000. Itu adalah yang kebiasaan yang saya tengok lah, ya, hantaran RM15,000, 10, 15 ke 20 itu biasa. Kalau atas pada 20 tu luar biasa sikit. Kan? Yang biasanya memang antara 10 ke 20,000, itu tak lari lah, kan? Itu memang biasa. Tapi mas kahwinnya 300. Dia orang ikut yang minima yang Jaiz letakkan 300, kan? Jadi kadang-kadang masyarakat yang dalam ni diceritakan keterlaluan mas kahwin, kita letak terlampau tinggi mas kahwin, tetapi sebenarnya yang berlaku di tempat kita ni bukan mas kahwin yang tinggi, hantaran tu yang tinggi, yang menyebabkan pihak lelaki kadang-kadang tak mampu, kan? Tak mampu nak bayar tu. Kerja dengan gaji baru dalam 1,500, kan? 1,500, 2,000. Nak bayar motor dia lagi, nak bayar kereta dia lagi. Lepas tu kena pula 15,000. Mana nak nyimpan? Saya pun pening kepala kalau macam tu. Kan? Kita nak nyimpan tu, kan? Jadi kita sambung, ya. Jika para pemuda mempunyai isteri yang mampu menjaga kehormatan mereka, sudah tentu akhlak mereka terjaga, benteng agama terpelihara dan masyarakat selamat daripada dinodai oleh dosa keburukan. Ya. Jadi bila diletakkan kadar terlampau tinggi yang menyebabkan ramai orang yang tak berkahwin, kerana inilah tak ada kemampuan dia untuk menyediakan hantaran dia tu, kan? Jadi dia akan menyebabkan para pemuda, baik lelaki baik perempuan, dia mulalah cenderung ke arah kemaksiatan. Sebab sampai umur lelaki atau perempuan ni dia memang tak berpasangan, tapi kerana ada halangan-halangan, contohnya hantarannya terlampau tinggi, menyebabkan dia tak boleh nak kahwin segera, selagi tak cukup 15,000 tak boleh nikah. Jadi macam tu pula. Itu menyebabkan, tapi dalam pada yang sama dia orang dah bertunang, tapi keluarga benarkan dia orang keluar bersama pula tu. Keluar bersama, naik kereta bersama berdua. Siapa tanggung? Mak bapak tanggung dosa dia. Kerana membenarkan anak yang belum diikatkan dengan tali perkahwinan, pernikahan, keluar berdua. Sebab mereka masih lagi bukan mahram. Sebab apa pula kita tengok? Sebab apa dia macam tu? Sebab tak boleh nak kahwin cepat, sebab hantaran tu tadi menyekat.
menyebabkan tertangguh. Daripada tangguh tu pula dia orang buat maksiat lagi, maka ibu bapa tangguhlah. Kan, ibu bapa tangguhlah, kerana kita yang letak macam tu menyebabkan dia orang tak boleh nikah awal. Kan, tapi alhamdulillah musim PKP ni bagus kan, kenduri pun tak ada besar-besar. Kebanyakannya modal dia orang habis dalam 2-3 ribu je. Beli baju beli hantaran barang-barang sikit tu kan, tukar-tukar barang, mas kahwin, jalan. Kenduri buat doa selamat kat rumah. Kalau tradisi tu dikekalkan juga bagus juga kan. Kan ni dah habis hujung-hujung ni. Tapi sekarang ni orang dah plan dah nak buat kenduri dah. Dah start dah nak buat kenduri besar-besaran balik. Dah nampak lah. Oh, tak boleh lagi ni ustaz. MKM tak bagi lagi buat kenduri besar. Tak apalah. Kan. Padahal itu Allah dah tunjuk contoh yang terbaik dah rasa saya. Nikah cepat selesai. Kan? Nikah cepat. Kemudian kenduri pun kita buat dengan bentuk dalam kesyukuran, tidak ada pembaziran. Kan? Bila saya tanya 2-3 orang lah, ramai, bukan 2-3 orang, 4-5 orang bapa pengantin, saya tanya buat macam mana ni kenduri ni. Saya tak ada kenduri tu, tak ada dah ustaz. Cumanya hari nanti saya nikah ni hari Khamis anak saya ni. Besok saya tempah makanan dalam 100-200 saya hantar kat masjid. Orang datang sembahyang Jumaat ambil lah. Itu je lah. Tanda syukur kita. Bagus. Kan? Alhamdulillah macam tu kan. Mudah, ringkas. Kan? Jadi jangan kata kalau musim-musim PKP tu tak ada orang nikah. Tahun lepas saja kalau dalam yang di Pejabat Agama Bangi ni lah ya. Tahun lepas saja nikah tahun 2020 ni 3,350 pasang. 2020 itu mentara PKP tu 3,350 pasang. Ramai. Ya kan? Ramai. Tapi pernikahan dia orang simple. Bagus. Ada contoh sebenarnya kan. Ya. Jadi selesailah pernikahan tu, orang pun tahu dah kan. Sekarang orang pun tahu dah pernikahan ni bila nak plan nak juga buat kenduri besar tu. Jadi yalah, macam-macam sekarang dia dengan SOP-nya apanya, jadi takut dia mendatangkan kesan pula pada pasangannya. Itu tadi itu yang kahwin je ya. Dalam tahun yang sama juga tahun 2020 yang bercerainya 1,666 orang, separuh dekat yang daftar cerai. Dia orang bukan nikah di Selangor ya. Dia Selangor ni jadi pusat tempat cari makan. Orang kata punca negeri cari rezeki. Orang tu dia nikah di negeri Johor lah, Melaka lah, Kelantan, tapi dia datang menetap di Selangor. Jadi bila mereka bercerai dalam Selangor, mereka daftar di Selangor. Jadi perceraian tu dikira statistik Selangor lah. Mereka bercerai di mahkamah sini kan. Jadi masuk kan. Itu ni daerah Hulu Langat je ya. Bukan satu Selangor, daerah Hulu Langat je. Satu Selangor saya tak tahu. Itu 2020 daerah Hulu Langat, daerah kita ni. Kalau campur Petaling saya rasa mau macam ni juga bilangan dia. Gombak pun mau juga bilang itu tempat kawasan yang padat orang kan. Kelang, Gombak, Hulu Langat, Petaling. Yang padat tempat orang datang. Saya rasa kalau campur tu dah 6,000 dah. Dah 6,000 pasang dah. Kalau katalah bilangan yang sama 6,000, 7,000 dah. Tu je. Kritikal juga. Yang kahwin tu okey, yang cerai pun kritikal ramai juga. Risau juga kita kan. Kesan utama yang saya tengok ialah selain pada ekonomi, saya tak nafikan lah ya, saya tak nafikan ekonomi itu memang peranan ya, antara punca juga dalam keadaan PKP. Hilang pendapatan ya, hilang pendapatan. Lepas tu ada yang macam-macam lah. Waktu dia jadi stres, waktu berkurung ni. Kalau dulu dia biasa berniaga, pagi dah berniaga kan, bila kena PKP tak boleh keluar, dia di stres, tak boleh nak buat kuih, tak boleh buat nasi lemak kan. Asyik tengok muka laki tengok muka bini, dah bergaduh kan. Jadi itu pun satu lagi yang banyak lah, yang terang saya cakap, yang banyaknya berlaku pasangan muda, terang saya cakap punca tak jaga solat 5 waktu.
Tak jaga solat 5 waktu. Kalau pasangan-pasangan muda ni, adalah pasangan muda yang jaga 5 waktu, tapi majoritinya tak jaga solat 5 waktu ni. Dia senang je, tak jaga solat 5 waktu tu memang punca lah. Punca segala. Sempit rezeki, tak tenang jiwa, tak ada rahmat, tak ada berkat dalam hidup. Dah rumah tangga tengok laki bini confirm gaduh. Itu je dia. Kan? Kalau kita jaga yang tu, insya-Allah. Itulah. Kan, kalau kita dapat kita nasihat anak-anak kita, ya, bakal menantu kita ke, pastikan solat 5 waktu mereka. Kalau yang lelaki tu, pastikan paling tidak dia boleh jadi imam. Bukan imam masjid tak, imam untuk anak perempuan kita. Kan? Kalau anak lelaki kita, pastikan dia boleh jadi imam untuk isteri dia. Tak semestinya jadi imam masjid, tak, imam solat fardu kat rumah pun jadilah. Kan? Jangan dia tak nak langsung, dia jadi punca nantinya, ya. Takut kita risau kita ni. Itu 2020. Ni cerita 2021 pula kan. Yang nikah 2021 sampai bulan 7 je. Yang ni sampai bulan 7 itu, sampai bulan Julai 2,595 pasang yang nikah. Daripada Januari sampai Julai. Ni sekarang ni dah sampai habis Oktober kan. Saya rasa mau dah cecah dalam 3,000 lebih tu. Sebab bila time saya jaga kaunter tu, saya dudukkan orang tu sehari dalam 4-50 orang lah tu. Sehari banyak tu. Itu sesi pagi tu. Sesi pagi pukul 8.30 sampai pukul 1. Itu saja dah dalam 40 orang ada. Tu sesi petang lah, mau lagi dalam 30 orang. Sehari mau dalam purata 6 hingga 70 orang lah kan, yang kahwin. Yang kahwin, ya. Itu yang nikah ya pada 2021. Kita tengok daripada Januari sampai bulan 7 2021, 593 pasang yang dah bercerai. Itu baru bulan 7. Saya rasa sebab sehari purata dalam lebih pada 10 pendaftaran. 8 hingga 10 pendaftaran perceraian ada. Kali dah saya rasa dah cecah dalam 700 lebih, 900 dah ni. Kan, dah masuk dah 10 ni. Kemarin saja saya duduk dekat kaunter depan, saya tengok sementara saya duduk saja 6 orang hantar CJ cerai. Tu sementara saya ada tu, saya tengok dalam masa berapa, 2 jam tu saya duduk dekat kaunter tu, ada 6 orang yang datang untuk isi borang daftar cerai. 6 orang depan mata saya. Kan, tak tahulah. Ramai, itu kritikal jugalah kita punya institusi keluarga ni. Itu yang kita risau lah, ya. Kita risau sangat-sangat. Jadi apa benda yang boleh permudahkanlah agar pasangan kita tidak terbeban dengan apa yang nak ditanggung, kan. Jangan sampai terbeban. Biarlah mereka nikahlah cepat, selesaikanlah cepat hajat mereka, insya-Allah. Okey, kesan buruk yang menimpa perempuan hasil daripada kadar mas kahwin yang terlalu tinggi. Cukuplah dengan kita mengatakan ramai perempuan yang menjadi andartu, anak dara tua, dan mereka tidak mempunyai teman yang boleh memenuhi tuntutan fitrah mereka. Kan? Kadang-kadang tertangguh kahwin, itu pun satu cerita. Kadang-kadang bila kita tengok ramai lelaki kadang-kadang lebih taraf pendidikan lebih rendah pada perempuan. Satu. Kan, taraf pendidikan lelaki ni lebih rendah pada perempuan. Dan perempuan pula bilangannya lebih ramai. Jadi kalau kita tengok dekat universiti-universiti pun yang dominan siapa? Perempuan. Kan? Kalau katalah dalam satu kelas ada 40 orang, lelaki baru 10, perempuan dah 30. Jadi perempuan tu ramai. Jadi bilangan tu memang tak cukup lah untuk apa orang kata nak pilihan dia. Kalau jadi pilihan kan, jangan risau, lelaki akan jadi rebutan sebab dia orang ramai. Kan.
Jadi bila ada mereka keluar tu dengan pekerjaan yang taraf tinggi, pekerjaan profesional, takkan dia nak cari kadang-kadang suami yang lebih rendah dari segi skufuknya, kan? Kadang-kadang tu ramai yang masih lagi tak bernikah. Memang ramai. Semalam pun ada datang kat jumpa saya, umur dah 43 perempuan tu. Saya tanya, dah pernah kahwin ke? Belum. Baru first time dia nak kahwin. Belum, 40 lebih dah tu. Kan? Itu ramai. Jadi permudahkan. Mereka akan merasai kekosongan dan tidak ada orang yang boleh melenakan tidur mereka. Maksud dia, orang kata tak ada teman lah dalam hidup ni, kan? Bila tak ada teman dalam hidup ni, jadi susah duduk sorang-sorang. Dia jadi macam bila tak kahwin ni, dia macam orang kata masa depan dia setakat tu je, kan? Masa depan setakat tu je. Habis dia mati, habis lah. Macam kita, bila kita berkahwin, kita ada masa depan, iaitu bila kita mati ada orang yang mendoakan kita. Kan dalam hadis lain yang Nabi sebut, kan, 3 perkara apabila kau mati tu, tinggalkan 3 perkara: ilmu yang manfaat, anak soleh yang mendoakan kamu, sedekah jariah. Jadi bila kita kahwin, ada zuriat itulah masa depan kita, yang meneruskan kita punya keturunan, yang mendoakan kita dalam kubur nanti. Jadi kalau memang orang tu memang tak nak kahwin, setakat tu je lah kehidupan dia, habis-habis. Siapa nak tolong doakan dia dalam kubur? Nak menghadiahkan baca Al-Quran, nak menghadiahkan tahlil ke apa ke, nak infakkan atas nama dia harta-harta, tak ada. Bila kita kahwin, yang tu anak-anak lah yang meneruskan pahala kita. Walaupun kita di dalam kubur, anak-anak ni lah sebagai sumber pahala kita di dunia. Sebab apa yang anak-anak buat, yang diniatkan untuk kita dapat. Contohnya kita, benda simple, kita datang masjid, kita bawa RM1 pun jadilah niat masuk dalam tabung RM1. Ya Allah, ini sedekah aku dan mak ayah aku, mak ayah dapat. Kan bila kita baca Yasin malam Jumaat sekali dekat masjid, sama-sama niat, ini untuk ayah, aku hadiahkan baca Yasin ni untuk kedua bapa aku. Alhamdulillah, kita penyumbang pahala kepada mereka yang mak ayahnya dalam kubur ataupun masih hidup pun dapat dah, ya. Tapi kalau dah tak kahwin, setakat tu je lah, habis pencen pun mati habis. Tak ada yang meneruskan dia punya kehidupan, ya. Jadi itu yang dimaksudkan, ya. Jangan ada kosong. So kalau katalah hari baru ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kata saya dah isteri meninggal, nak kena kahwin lagi ke? Saya kata kahwin. Kalau rasa apa, perlu, kahwin, kan? Tak kisahlah haji duda ke, ada yang janda ke, kalau rasa perlu kahwin. Itu yang boleh tenangkan jiwa. Orang kata boleh melenakan tidur, tak terasa kosong diri, lagi tenang rasa beribadat, kahwin. Jangan kira tua, kan? Kita kahwin buat cara tua lah. Orang tua kahwin biasanya nak berteman, kan? Nak berteman, nak bersembang. Perempuan tak adalah duduk bangun pagi seorang-seorang tengok kucing je, kan? Lepas tu duduk kedai kopi minum, lepas tu balik rumah tak tahu buat apa. Jadi bila ada teman, baik suami atau isteri yang baru, adalah teman nak bersembang, nak berkongsi masalah. Jadi orang tua tak adalah orang kata tertekan hidup dia, tak ada rasa jiwa dia kosong, kan? Perempuan-perempuan itu merindui rumah tangga yang boleh menyelesaikan pergolakan dalaman serta memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa, ya. Mereka tidak mendapat semua itu kerana ibu bapa mereka menuntut mas kahwin yang tidak mampu dipenuhi oleh kebanyakan lelaki yang ingin melamar. Jadi kadang-kadang macam tu. Terlampau tinggi itu menyebabkan tak ada orang nak berani nak minang, kan? Sudahnya tak kahwin kawan tu. Jadi kita sebagai bapa lah, kalau kerana punca kita meletakkan hantaran banyak tinggi itu menyebabkan ada orang yang tak mampu nak meminang anak kita, kita dosa lah.
Kita lah dosa menyusahkan orang. Itu menutupkan hajat anak tu untuk berkahwin, ya. Dosa juga kita. Mereka ini jika tidak keluar rumah untuk merayu-rayau, mereka tidak akan menimbulkan fitnah serta tidak merosakkan masyarakat. Tetapi jika mereka keluar merayu-rayau sebagaimana yang dilakukan kebanyakan andartu pada hari ini, tentu kesannya buruk, pasti menimpa mereka dan malapetaka akan menimpa semua dan ia memerikkan. Yang kita risau, dahlah kerana dilambatkan kahwin tu kerana hantaran tinggi, terpaksa pula macam saya kata tadi lah, dalam pada yang sama dia orang boleh keluar berdua, boleh keluar merayau-rayau dalam keadaan yang boleh menyebabkan timbul fitnah bagi mereka sendiri, kan. Cukuplah dulu waktu khusus kahwin cara fizikal dekat pejabat tu, datang berdua dia orang ni. Tak tahu mak bapak mana lagi, tak tahu. Saya tak tahu anak siapa, saya tak tahu. Tapi majoritinya dia orang datang berdua, hadir bersama dengan tunang. Naik kereta tu boleh kira lagi lah, sebab seat asin-asin, kan. Yang naik motor ramai, naik berdua, datang khusus kahwin dekat pejabat agama. Pening kepala kita tengok. Sempat kita tegur dalam kursus, kita bagi tu memang kita bagi tu ya. Tegur ya, tak ada selindung dah. Kan. Tapi masalahnya kadang-kadang budak-budak tu bukan duduk bersama keluarga, kan, datang kerja kawasan sini, mak ayah tempat lain, dah tak tahu apa yang diorang buat. Itu masalah je yang merisaukan kita. Jadi sebab itu dia kata tu, kalau mereka keluar rayau-rayau macam mana pula, kan. Jadi bertambah dosa tu, dosa dia orang juga, dosa kita yang ibu bapa yang meletakkan harga tinggi menyebabkan dia jadi lewat kahwin tu pun dapat juga dosanya. Ya. Sesiapa yang menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai mas kahwin, inna a'zaban nikahi barakatan aisarahu ma'unatan. Sesungguhnya perkahwinan yang paling besar keberkatannya ialah yang paling mudah belanja mas kahwinnya. Kita nak keberkatan tu, kan. Antara yang tak nampak nak berkat tu macam mana tau, bila dah kena 15,000 contoh, 20,000, yang lelaki ni untuk jalan mudah sebab dia bagi tempoh dalam masa 6 bulan kena bayar 10,000, lagi 2 minggu nak kenduri kahwin kena habiskan 5,000 lagi. So apa jalan mudah? Personal loan, kan. Ambil personal loan lah. Baru kahwin dah buat loan, dah potong tiap-tiap bulan selama 9 tahun 10 tahun 500, gaji baru 2,000 dah kena potong 500 tu. Lepas tu sekarang ni sewa rumah pula, mana ada kawasan sekarang ni 500 dapat ke? Tak dapat dah. Paling tidak 7 ke 8, betul tak? Rumah 7 ke 800, tak, dah tinggal RM800 lagi duit dia. Kalau kata sewa 800 tadi, kan, tu sewa 700, dah ada 800 dia nak bayar kereta kurang-kurang 400. Apa lagi dia tinggal? Tinggal 100 dalam poket. Makan minum belum begitu, air api belum begitu. Jadi kadang-kadang banyak je jalan singkat, bila nak tu dia ambil personal loan. Itu benda tu memang saya tanya banyak, ramai pada pengantin. Sebab personal loan ustaz mudah kata. Ambil loan 30,000 kan, bayar sebulan 500, 10 tahun, anak umur 9 tahun nanti baru habis bayar. Anak masuk dah 3 baru bapak habis hutang kahwin. Ya. Jadi Nabi pesan, ya, inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unatan. Sesungguhnya perkahwinan yang paling besar keberkatannya ialah yang paling mudah belanjanya, iaitu mas kahwinnya. Ya, jadi pemudah lah, ya.
kita permudahkan, selesaikannya, utamakan yang wajib, insya-Allah ada keberkatan, ada rezeki untuk kita dan juga pengantin. Untuk kita dan pengantin tu. Macam-macam. Kalau saya tengok kat pejabat tu nikah macam petang malam cukup lah. Petang malam cukup. Ada satu pasang tu nikah memang orang kata budak lelaki tu pakai baju Melayu biasa, tak ada orang kata baju Melayu suit tempah khas, tak ada. Perempuan tu pun pakai baju biasa, datang memang lebih kurang. Bayar mas kahwin, selesai. Ini dah tangguh lama ayah dia kata. Sepatutnya dia orang nikah daripada bulan 3 itu. Kan kena PKP, tak boleh gerak, tak boleh rentas negeri apa semua. Dah. Ni dah boleh ni, nikah teruslah. Apa yang ada jalan, selesai. Tak ada pening kepala kata. Kenduri fikir lain kali. Nantilah saya buat kat masjid ke malam Jumaat baca Yasin, kan, buat doa selamat kat masjid, selesai. Dan dia nak saya kahwin. Tu ramai 5-6 orang saya jumpa macam tu. Tak usah fikir dah Ustaz. Bagi selesai. Zaman ni tak boleh fikir dah nak kenduri besar, nak bangga-bangga kenduri besar buat apa kata. Jalannya asalkan selamat. Jadi sebenarnya ada hadis yang menyebutkan ya, perkahwinan yang paling besar berkatnya ialah yang paling mudah belanjanya, iaitu mas kahwinnya. Ya. Jadi permudahkanlah pasangan untuk menikah. Kita permudahkan, bukan mudah-mudahkan, ya. Kita permudahkan. Kemudian dalam hadis lain, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik perkahwinan ialah yang paling mudah. Itu satu lagi hadis yang Nabi sebutkan, sebaik-baik perkahwinan adalah yang paling mudah. Permudahkanlah, ya, kerana di dalam perkahwinan itu yang utamanya adalah pernikahan, menghalalkan hubungan antara pasangan tadi. Jangan kerana ada perkara-perkara mendatang yang menyebabkan kewajipan menghalalkan tadi itu tertangguh. Kan? Nikah tu nak menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan, tapi letak pula syarat. Syarat tu pula yang menyebabkan tertangguh kewajipan tadi tu. Tak cukup syarat ni, tak boleh jalan yang wajib. Tak boleh, tak edi lah. Tak edi macam tu. Oleh itu tidak ada kebaikan, ya, dan keberkatan apabila mas kahwin itu dijadikan satu perniagaan yang mempunyai udang di sebalik batu untuk mendapatkan kekayaan dan berbangga dengan kepada sahabat andai. Kadang-kadang ialah tak dinafikan. Ya, kadang-kadang benda tu timbul dalam masyarakat kita. Besar kenduri kau, biasalah. Orang biok. Jadi itu dah ada riak dalam kenduri tu kan. Niat kita nak pergi makan tu dah tak ada pahala dah. Dah tak ada pahala dah pada orang ramai yang datang tu. Kan? Sebab satu kenduri kahwin paling tidak memang 25 ke 30 ribu je kan. Tak lari. Memang tak lari tu. Tak lari. 20 ribu ke 30 ribu tu memang tak lari tu. Itu memang biasalah. Saya perhati tu. Sebab saya sendiri pun bertanya pada tempat-tempat perkahwin ni, wedding center lah apa kan, pusat-pusat perkahwinan ni kan. Saya tanya berapa package. Kalau kita orang punya package serendah 20 ribu. Maksimum ikut kaya kata. Kalau nak buat besar mana buatlah kan. Dia tanya kalau 20 ribu apa yang dia, dia kata dapat pelamin, makanan, ini menu dia apa semua untuk 1000 orang, makan ni apa semua, tempat boleh pakai daripada jam 8 pagi sampai 4 petang. 20 ribu satu hari habis. Nak ngumpul 20 ribu je penat je. Kan? 30 ribu kan? Kena pula yang tu guna duit hantaran budak yang pengantin lelaki lah, itu yang penat tu kan. Buat kenduri besar-besaran belah perempuan pakai duit pihak lelaki. Habis tu pihak lelaki pula nak buat kenduri rumah dia dah tak ada duit lah. Kan? Patutnya share lah masing-masing kan. Nak buat kenduri perempuan, kita tanda kita bersyukur, kita buat pakai duit kita. Tanda kita bersyukur pihak lelaki, pakailah duit masing-masing kan. Kalau sikit, buat cara sikit. Saya tengok sepupu saya, dia kahwinkan anak dia memang simple. Buat akad nikah apa semua,
Lepas tu dekat tepi masjid dia dah pasang kemah. Lepas habis akad nikah, semua jemaah ada dalam 200 ikut jemaah tu. Terus makan di kenduri. Tadi baca Yasin tahlil apa semua, lepas isyak akad nikah, terus makan. Selesai dia kata. Habis modal berapa? Tak sampai 5,000 lah. Tak sampai 5,000 lah. Satu kampung dah tahu anak aku kahwin. Kan? Dia yang penting ni orang jemaah masjid tahu. Kan? Jemaah masjid tahu. Anak kita dah kahwin, alhamdulillah. Selesai. Mudah, permudahkan. Jangan kita meratkan mereka agar mereka tertekan tak boleh nak buat apa nanti. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat kesan-kesan berwarna kuning di baju Abdurrahman bin Auf. Baginda bertanya, apakah ini? Beliau menjawab, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan mas kahwinnya timbangan emas seberat biji kurma. Besar tu. Biji kurma berat je kan. Kalau kena kurma ambar tu, betul kau macam tu. Kau besar 2 jari biji dia kan. Sabda Rasulullah SAW, semoga Allah memberkatimu, buatlah walimah, iaitu kenduri, walau dengan menyembelih seekor kambing. Itu yang ada hadis tu, aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Seekor kambing pun jadilah. Seekor kambing boleh kan makan. Masjid ni kalau buat boleh lepas kalau jemaah kan, tak ada masalah. Bagus juga. Lepas sekarang ni saya tengok banyak masjid-masjid lepas Jumaat je mesti ada orang infak makanan, betul tak? Sini banyak je kan. Sini banyak. Tempat saya pun banyak. Saya tengok dekat kawasan Bangi pun banyak. Bukan sedikit, sekali dah hantar 100-200 pack. Paling tidak macam nasi lemak bungkus pun dah ada 200, kuih-kuih apa semua kan. Jadi dah jadi tradisi, alhamdulillah. Itu satu yang baik. Kan? Dia sedekah makan pada orang ramai, cara macam tu. Waktunya bila? Waktu macam ni. Jadi kalau waktu macam tu kan, contoh malam Jumaat ke, orang ramai, nak buat kenduri kahwin, buat macam tu je lah. Terus je. Buat baca Yasin, tahlil malam tu, doa selamat, lepas tu angkat nikah, jalan. Jamu untuk 100-200 orang punya kan. Siapa yang datang, atau panggil lah saudara mara yang hadir kat masjid tu sekali kan. Tak ada pening kepala dah. Kan. Upah apa bayar kat masjid. Kena bayar, kena bagilah security tu siap semua, jangan dah. Kan, bagi semua security, kita guna elektrik masjid tu kita cover sekali. Kan, kalau kata sekali buat majlis kenduri kahwin kat masjid ni, kan bagi kat masjid 500. 500 tu masuklah air api, upah ni kaki tangan masjid yang buat kerja masuk sekali. Dah selesai. Selesai. Senang cerita macam tu. Tak perlu lagi nak pening-pening kepala. Kan? Sebab ada masjid yang saya tengok memang dia ada sini mungkin payah kot kita nak buat. Ada pun ruang kita kecil sikit kan. Ada masjid tu memang dia buat di sisi masjid tu dia buat kawasan yang berbumbung, dia susun meja bulat tu dalam 15 meja. 15 kali 8 dah berapa ratus kan? 100 kan habis tu. Jadi kenduri lepas akad nikah terus buat kenduri kat situ je. Tapi ni lah bayarlah pada masjid kan untuk dia pengurusan dia kan. Duit air api dia lah apa semua, upah kaki tangan masjid membersihkan tu masuk sekali buat majlis tu dia orang ambil dalam 500. Ya. Tengoklah kalau nak bagi lebih silakanlah, minimum 500. Masuk sekali. Mudah kan, mudah untuk ahli qaryah kita sendiri ya. Jadi Nabi dia mendoakan keberkatan kepada Abdurrahman. Maksudnya keberkatan itu ialah kebaikan yang banyak dalam perkahwinannya, walaupun mas kahwinnya hanyalah timbangan emas seberat biji kurma. Yang pentingnya ada keberkatan kan. Walaupun orang kata kecilnya, dia kata kecilnya biji kurma, kecil emas tu dia kurang-kurangnya emas yang berapa ya? Saya tak reti nak kira dah. Ada orang istilah orang perempuan pandai kot. Sebab saya pernah nikahkan orang dengan mas kahwinnya emas 21 mayam. Berapa gram tu saya tak tahu. 21 mayam. Besar tu aja
Dengan cerita besar tu. Saya kata kalau 21 mayam tu berat tu. Mayam tu dapat berapa gram? Saya kata, ui, saya tak pernah tahu itu bahasa lama, kiraan lama tu mayam tu kan. Kalau gram tu kita boleh agak lagi lah. Kalau 100 gram biasanya harga dalam 100 gram dalam 25,000 sekarang ni. 25,000. 25,000. 26,000 lah lebih kurang 100 gram. 21 mayam tu hampir-hampir gitu lah. Dikira mayam kan. Jadi besar mas kahwin dia. Tapi itu orang kaya lah. Dengan mas kahwinnya emas 21 mayam dia tu. Kejut dia. Kali pertama saya dengar tu kan. Jadi Nabi doakannya walaupun dia berat, dia berusaha sungguh. Dia berusaha menunjukkan Abdurrahman bin Auf ni jadi dia sampai baju dia kuning-kuning berpeluh-peluh tu sebab dia berusaha untuk menyediakan mas kahwin dia dengan titik peluhnya sendiri. Lalu Nabi mendoakan mudah-mudahan dengan susah payah kamu, titik peluh kamu yang buat mencari rezeki untuk mengumpulkan mas kahwin ni tadi kan, Allah berikan kepada kamu keberkatan. Keberkatan. Jadi sampai Nabi kata buatlah walimah kenduri itu walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Buatlah walaupun kecil-kecilan tak apa buat. Macam saya kata tadi kan, lepas Jumaat jamu orang makan, beli pack makanan sekarang ni payah. Dia yang boleh sekarang ni pengiling baru ni yang boleh jamu makan adalah kepada ahli atau AJK dengan penceramah saja. Untuk ahli jemaah makanan masih lagi dibungkus. Kan bilangan solat Jumaat pun dah ramai. Masjid Korea 400 orang dah boleh. Ya, dah boleh dapat 400 orang. Alhamdulillah. Kita sabar insya-Allah sampai masa buka kan. Dulu-dulu daripada 6 orang sembahyang, daripada 3 orang sembahyang, alhamdulillah. Sekarang ni sampai 400. Kita insya-Allah ya, kita kalau kita jaga diri kita, ikutlah ya, SOP ada tu insya-Allah sampai masa kita kembali kepada asal balik. Kita dapat jemaah seperti biasa, selesa seperti biasa ya, boleh penuhkan masjid kita tanpa lagi penjarakan insya-Allah. Buat masa ni masih lagi ada keperluan untuk buat tu ya. Apakah keberkatan yang diperolehi oleh mereka yang melipat gandakan mas kahwin? Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, janganlah kamu meninggikan mas kahwin, kerana sesungguhnya jikalau ia satu kemuliaan di dunia atau kemuliaan di akhirat, sudah pastilah orang yang paling berhak berbuat demikian ialah Nabi SAW. Ya? Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mas kahwin kepada mana-mana isterinya dan mana-mana putrinya, juga tidak pernah diberikan mas kahwin melebihi 12 uqiyah, iaitu sebanyak 480 dirham. Dirham perak. Perak berapa nilai dia? Kan? Satu gram perak tak sampai RM10 kot. Tak sampai RM10 kot. Kan? Perak ni murah. Jadi 480 dirham. Dirham ni ada nilaian perak. Ya, kalau dinar, nilaian dinar. Satu dinar bersamaan 800 lebih. Satu dinar 800 ringgit lebih. Satu dinar. Jadi kalau mas kahwin tu dengan mas kahwinnya 2 dinar tu banyak tu. Okey, alhamdulillah lah. Kan? Bagi mas kahwin je lah. Sekarang ni memang trend lah orang bagi mas kahwin pakai dinar. Kan? Dinar sama ada dinar apa? Dinar apa? Public gold pun ada. Dinar public gold pun ada, lepas tu dinar Kelantan pun ada, dinar yang dikeluarkan oleh bank negara pun ada. Kan? Jadi kadang mas kahwinnya 5 dinar ke apa ke, okey. Selesai. Yang tu je lah. Kan? Tak ada hantarannya yang mahal. Kan? Jadi Nabi sendiri ya, Nabi sendiri untuk Sayyidina Umar sebut, dia kata, janganlah kamu tinggikan mas kahwin kamu kerana ia bukan satu kemuliaan. Dengan kamu tinggi mas kahwin itu bukan kamu dapat darjat kemuliaan, bukan kamu dapat itu. Sama ada di dunia pun ataupun di akhirat.
Jangan kerana kamu letakkan mas kahwin tinggi tu kamu rasa kamu jadi mulia dekat dunia ataupun akhirat. Sebab apa dia kata? Kalaulah itu menjadi ukuran kemuliaan seseorang itu berdasarkan mas kahwin, tinggi mas kahwin maka dia mulia, sudah pastinya Nabi SAW akan buat demikian. Betul tak? Sebab apa? Nabi yang lebih layak buat macam tu dari segi kemuliaan. Tetapi Nabi tak buat. Nabi tak pernah bagi mas kahwin kepada isteri-isterinya. Bukan tak pernah bagi, tapi nilaian dia itu, tak lebih pada tu, kan? Nabi tak pernah bagi kepada isteri-isterinya nilaian lebih pada 12 uqiyah tadi tu. Begitu juga puteri-puteri Nabi yang berkahwin tidak pernah diberikan mas kahwin lebih daripada 12 uqiyah. Jadi kalau nak kemuliaan, Nabi lah yang selayaknya. Mana boleh anak Nabi takat 12 uqiyah, betul tak? Anak orang paling mulia mestilah ratus-ratus je, tapi tak, itu Nabi menunjukkan itu bukan ukuran, itu adalah kesederaan yang mempermudahkan perkahwinan tadi. Ya, dengan 12 uqiyah tadi pun selesai, boleh menikah dah, tak perlu pening kepala dah nak tunggu-tunggu banyak lagi, kan? Jadi ya, kesimpulannya, mas kahwin yang terlalu tinggi adalah makruh dari segi syarak. Jangan bebankan, jatuh satu makruh dalam segi syarak ni, dan memudahkannya adalah sunat dan menjadi sebab untuk lelaki dan perempuan dan masyarakat mendapat keberkatan dan kebaikan. Yang ni kita hendak ni, ya. Jangan kita bebankan pasangan kita sampai terpaksa nak mengumpulkan bertahun-tahun baru dapat. Dalam pada sama, hajat mereka nak kahwin patutnya boleh kahwin awal, tertangguh dengan kerana mas kahwin yang tinggi tadi ni, ya, dah jadi makruh. Silap-silap boleh jadi haram. Kalau kena tiba-tiba dia nak cari, nak duit juga tu, kan, dia pergi tikam ekor pula. Dah jatuh haram pula. Kan, awal-awal kahwin lagi duit dah haram. Jadi adalah makruh, pendapat dalam kitab dikatakan jika letak terlalu tinggi, ya, dan membebankan tadi adalah makruh dari segi syarak. Manakala kalau kita permudahkan, ya, adalah sunat. Kita permudahkan kerana menjadi sebab untuk lelaki dan perempuan dalam masyarakat kita mendapat keberkatan dan kebaikan hasil daripada pernikahan yang kita mudahkan tadi tu, kan? Mereka dapat hidup segera sebagai pasangan suami isteri, tidak berlaku maksiat, tak adalah orang kata keluar berdua lagi, berangkut sana berangkut sini. Sebab apa? Mas kahwinnya mudah, caranya pun mudah, dapatlah keberkatan dalam masyarakat tu, tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat juga kepada keluarga tersebut. Wallahu a'lam. Okay, ada apa-apa persoalan tuan yang kita boleh kongsi? Kalau ada? Ada je? Ya. Ya. Okey. 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 Adakah cara aktiviti atau buku talak? Kerana dia buat perkara-perkara yang dilarang. Macam dia berbudi, kan? Dia sampai bawa kepada dia menurut. Ataupun dia menurut. Okey, dia macam ni. Okey, dia macam ni. Dia di situ saya nampak ada beberapa menjadi punca. Pertama, yang tuan kata tadi, adakah jatuh talak sekiranya lelaki tu memang orang kata ketegak habis hari ni, kan, jenis kaki judi, kan, minum arak apa semua. Tak jatuh talak selagi dia tak lafaz, kerana talak itu adalah lafaz, adalah kuasa suami, ya. Satu keadaan. Satu lagi, kalau seandainya dia telah bertaklid kepada isteri dia, abang janji abang takkan minum arak lagi, takkan main judi lagi, kalau abang main, jatuh talak. Itu jatuh sebab dia bertaklid. Dia bertaklid.
Itu situasi ketiga. Tadi sampai apa? Kata tadi dia menurun apa semua kan? Bila sampai tahap tu, okey. Bila dia sampai tahap itu tadi, pertama tak jatuh sebab talak itu kuasa suami. Dia jadi hantu macam mana pun, selagi dia tak lepas talak, takkan jatuh. Walaupun dia minum arak ke apa ke, itu dosa dia. Ya, selagi dia tak lafaz. Kecuali kalau dia dah minum arak, dia balik rumah, dia mabuk, aku ceraikan kau, dia kata kat bini dia. Jatuh. Walaupun dalam keadaan mabuk. Sebab mabuk tu sengaja kau yang cari. Kau pergi minum benda tu apa? Sedar tak sedar, main tak main, jatuh. Ya, okey. Yang kedua tadi apa tadi? Yang pertama tadi tak jatuh. Yang kedua tadi jatuh kalau dia bertaklid. Kalau dia cakap dengan isteri, okey abang janji takkan minum arak lagi, takkan main judi lagi. Kan? Tiba-tiba dia buat di belakang pengetahuan isteri dia, maka jatuh talak. Walaupun isteri dia tak tahu. Sebab dia dah taklid, jatuh. Yang ketiga ni, yang ni bahaya sikit. Yang ni bahaya sikit, bukan sekadar jatuh talak, tapi terpaksa farak pernikahan. Sebab apa? Dia dah menyebabkan jatuh akidah. Siapa yang sepatutnya ambil tindakan? Orang dia atau Kalau berlaku perkara ni, okey, kalau berlaku memang dapat tahu, tiba-tiba lelaki ni jenis mengangkung kat kubur kan, kat pokok besar ke cari nombor ke apa kan, itu adalah perkara yang menyebabkan murtad, syirik. Jadi kalau dah tahu, keluarga yang lelaki ni confirm takkan nyerah diri punya. Yang perempuan ni sila buat aduan. Buat aduan dekat penguatkuasa. Penguatkuasa pejabat agama. Untuk kita panggil. Untuk bahasa setan. Kalau disahkan dengan laporan itu semua, akan dipanjang ke mahkamah, sebab mahkamah akan jatuhkan perintah farak itu. Itu masuk syirik tu. Bila salah seorang pasangan murtad, syirik ni murtad dia balik kan ni. Kan, dia keluar dah terkeluar pada Islam dah ni. Kan? Bila salah satu pasangan murtad, mereka tak boleh duduk sekali, wajib difarakkan. Kena ngadu. Kalau tak, nanti kalau habislah iddah dia tu, jadi macam zina pula dengan bekas suami dia. Dia kalau suami itu yang tadi buat perkara yang boleh jatuh syirik murtad, habis. Dia farak tu. Okey. Zohor tu dia semayang. So macam mana jatuh? Macam dia semayang tu, kan dia bersyahadat kan? Okey. Okey. Antara syarat taubat, ya, pertama dia kena ada taubat nasuha dia tu. Kalau lepas tu tiba-tiba malam main lagi, nasuha ke tu? Kan? Pagi tadi memang menurun, zuhur semayang, lepas tu tiba-tiba malam main lagi. Dia kalau taubat nasuha ni, memang dia akan buat pengakuan dia sendiri, dia akan bertaubat, dia tak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Dia tak akan buat lagi perbuatan tersebut. Ya, dia bertaubat bersungguh-sungguh. Dan sekarang ni dia tak boleh main declare gitu je. Jadi kita kena ada cara berdokumen yang sebenarnya. Macam nak tak nak pun biarlah. Pergilah ke pejabat agama, ceritalah betul, biar ada dokumen yang dipanjangkan mahkamah untuk buat pengisytihadan tu. Tak boleh sekarang ni. Kalau macam saya dah tobat dah. Saya tengok malam minum lagi. Kan? Tak jadi. Jadi kita tengok adakah taubat dia tu yang nasuha. Syahadah memang ada syahadah dalam tu. Kan? Tetapi adakah dengan syahadah tu dia bertaubat sebelum dia syahadah tu? Antara syarat-syarat taubat ialah meninggalkan perkara, kan? Meninggalkan perkara yang dilakukan, menyesal sungguh-sungguh dan berazam tidak berulang lagi. Dia tiga, antara tiga tu. Pertama, tinggalkan perkara yang dilakukan, menyesal atas perbuatan yang berlaku, berazam tidak akan sama sekali berulang lagi. Itu syarat taubat. Kalau dalam masa pagi tadi buat, sempat ke dia nak taubat sungguh-sungguh tu? Saya rasa tiba-tiba zuhur semayang, lepas tu saya takut itu bukan taubat, itu taubat.
Kan? Seperti nanti tak malam nanti disambung lagi. Kan? Itu taubat tu bukan taubat. Kalau sehari zuhirnya bolehlah dia nak sembahyang, tapi adakah dengan begitu lepas daripada syirik dia tu? Kalau kita tengok pula dalam ayat Quran ada dosa yang Allah tak ampunkan ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Betul tak Ustaz? Kan? Dalam surah Nisa kan? Sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa-dosa orang yang syirik kepadanya, tetapi Allah mengampunkan dosa orang yang buat perkara lain daripada itu. Syirik ni berat sangat sebab dia mendua ke Allah, menganggapkan ada Tuhan lain daripada Allah. Dia memperkecilkan Allah lah, sedangkan Allah Maha Kuasa, Allah tu tunggal, tak ada lain. Bila syirik tu maksudnya dia memperkecilkan Allah tu, dia dah lari pada atasannya. Wallahu a'lam. Ya. Apa ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafa'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa kuburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.